Baiklah, pengaplikasian dalam bilik darjah. Pengaplikasian pendidikan geografi ini boleh diaplikasikan di dalam bilik darjah menggunakan 4C. Apa itu 4C? Kaedah 4C ini merujuk kepada creativity, critical thinking, communication serta collaboration. Jadi, C yang pertama, creativity. Kreativiti ini boleh dibuat oleh guru serta pelajar. Kreativiti ini dalam geografi kita boleh menggunakan bahan-bahan kita semula ataupun bahan-bahan seperti tanah liat, span dan sebagainya untuk menjadikan modul geomorfologi ataupun bentuk muka bumi yang kita mahu belajar. Dengan membuat satu modul ini, kita akan dapat melihat dengan mata kita bagaimana suatu proses geomorfologi itu berlaku serta geografi itu lebih menarik perhatian pelajar. Seterusnya iaitu critical thinking. Critical thinking ini adalah persoalan yang berfikiran aras tinggi. Oleh itu, guru-guru yang geografi akan menggunakan soalan-soalan kebat di dalam persoalan mereka kepada pelajar supaya pelajar-pelajar ini dapat berfikir dengan lebih kreatif dan berfikiran aras tinggi lah. Jadi, contoh soalan yang boleh kita jadikan iaitu seperti pelajar ini disuruh merasai sebagai watak mereka sebagai penguasa setempat apabila berlakunya bencana di suatu tempat. Apakah tindakan mereka, apakah langkah-langkah yang perlu mereka lakukan mengikut geografi yang telah dipelajari. Okey, baiklah. Jadi seterusnya adalah komunikasi ataupun communication. Jadi komunikasi ini adalah antara pelajar serta pelajar. Jadi untuk mewujudkan komunikasi ini, guru-guru akan memerlukan pelajar ataupun wakil pelajar untuk mengkongsikan ilmu pengetahuan mereka. Komunikasi ini akan terjadi apabila pelajar itu mengkongsi ilmu mereka. Jadi, jika ada pelajar yang contohnya bercuti di kawasan-kawasan yang mengalami bencana, jadi mereka boleh berkongsi keadaan mereka ataupun kongsi pengalaman mereka. Hal ini akan mewujudkan satu perkongsian ilmu ataupun pengalaman secara tidak langsung. Jadi, mereka akan menambah ilmu itu. Jadi, yang terakhir adalah collaboration. Collaboration ini adalah di mana guru-guru secara langsung menjalankan satu aktiviti yang akan memberi semua pelajar untuk bersatu dalam satu aktiviti ini. Jadi, guru-guru boleh memikirkan aktiviti yang dapat memberi semua pelajar di dalam kelas itu terlibat. Jadi, sebagai contoh yang saya boleh berikan ialah bahas alam parlimen. Para pelajar akan dipisahkan pada dua kumpulan iaitu belah kerajaan dan belah magang. Jadi mereka akan bersama-sama dalam kumpulan mereka berkongsi pendapat dan berkongsi ilmu untuk membahas ataupun berbahas antara kerajaan dan pemagang. Jadi isu yang dia membangkitkan oleh cikgu, mereka akan bahas, dan selain mereka bahas, pertukaran pendapat itu akan menambahkan lagi ilmu pengetahuan mereka secara tidak langsung. Jadi hal ini akan menggalakkan pembelajaran secara kolaboratif dan komparatif.